Dia just fokus tengok. Rupanya dia nak tengok muka siapa. Tapi susuk yang membawa forklift ni tak ada kepala. And then jawapan yang keluar daripada mulut brother ni ataupun abang ni, dia kata, "Akak mana, dek? Mana ada orang?" Dia cakap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Tapi sebelum aku memulakan apa-apa kisah, ingin aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa akan ada 3 kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. Di mana salah satu kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang mengalami gangguan sewaktu dia berada di salah sebuah hospital yang terletak di Sarawak. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Norris. Di mana Norris nyatakan di dalam email, dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia menjaga ayah dia yang sedang sakit di sebuah hospital yang terletak di Kuching, Sarawak. Di mana pada pagi tu, pada hari kejadian seram ni berlaku, Norris cakap ayah dia datang ke hospital waktu tu pagi dan diwardedkan dalam pukul 10 macam tu. Jadi bila dah diwardedkan, macam-macam lah prosedur dan adalah urusan-urusan yang perlu disettlekan. Jadi si Norris ni dengan mak dia lah yang uruskan semuanya. Jadi bila selesai je semua urusan, Norris bagi tahu di dalam email, dia dengan mak dia turun ke bahagian bawah ataupun lebih tepat lagi ke bahagian kantin untuk membeli barang-barang makanan. Contohnya macam biskut, macam roti, macam air dan sebagainya lah. Jadi bila waktu malam, kalau lapar ke apa, adalah benda yang nak dimakan. Dan Norris juga bagi tahu yang dia memang tak nak lah, kalau boleh tak nak berlega-lega di kawasan hospital ni bila waktu malam. Sebab kawasan hospital mana-mana pun bila waktu malam macam-macam lah ceritanya kan. Jadi dia kata lebih baik dia beli siap-siap. Jadi bila malam kalau lapar dia boleh terus makan. Macam tu. Tapi bila malam menjelma, lain pula ceritanya. Si Norris ni dia nyatakan di dalam email yang dia terjumpa dengan seorang rakan lama dia ataupun rakan sekolah dia yang dah lama dia tak jumpa. Jadi bila dia jumpa tu, kawan dia ni, nama dia dinyatakan di dalam email sebagai Jane. Jadi bila dia jumpa dengan Jane ni, dia pun berbual lah dengan Jane ni. Berbual rancak lah sebab dah lama tak jumpa. Jadi bila dia berbual dan sebagainya, selang beberapa waktu, salah seorang daripada rakan Jane ni yang bekerja di hospital tu juga jumpa ataupun datang ke arah dia orang, and dia berjumpa dengan Jane ni. And then dia cakap, "Boleh tak kau tolong ambilkan barang aku dekat kereta, dekat parking kat bawah?" Macam itulah. So Jane ni cakap, "Boleh je." Mungkin Jane ni tengah take file ke macam tu kot. Jadi Jane ni kata, "Boleh je, biar aku boleh tolong ambil. Bas ni kunci kereta." Kawan dia ni pun bagilah kunci kereta tu dekat Jane. Jadi Jane ni sebelum dia pergi ke bahagian parking ni, dia cakap dekat Norris, dia macam, "Jomlah ikut teman aku turun kat bawah ambil barang kejap and then naik balik." Sebab dalam perjalanan dia orang ni bolehlah dia orang berbual panjang lagi. So sebabkan Norris ni pun dah lama tak jumpa si Jane ni, dia pun ikutlah sampai ke bahagian parking bawah.
Norris ni cakap kawasan parking ni agak besar dan lampu pun tak berapa banyak. Jadi agak gelap lah kawasan parking ni. Taklah gelap betul, cuma ada lampu. Cuma lampu tu agak minimal lah. So okey lah. Dia pun ikutlah daripada arah belakang. Jane ni bahagian depan. Jane terus berjalan ke kawasan ataupun dekat kereta kawan dia tu. Buka kereta and then carilah barang yang kawan dia suruh cari tadi. Tengah-tengah si Jane ni cari barang, korang bayangkan Norris yang tengah tunggu ni, dia disapa oleh seseorang di bahagian belakang dia. Jadi bila dia pusing ke bahagian belakang, dia cakap dia ternampak ada satu ataupun susuk tubuh misi ataupun nurse yang sedang pegang macam kad tau, macam cardboard yang keras tu, yang ada dokumen tu kan. Tengah tengok benda tu. And then dia pun cakap lah, ya, kenapa cik? Dia kata macam tu. So nurse pun cakap, kat mana saya nak hantar report kematian ni? Dia cakap macam tu. So si Norris ni terpinga-pinga lah, macam pelik lah. Kenapa kau tanya aku kan? Aku bukan kerja kat hospital ni pun. Dia pun pusing lah ke depan, panggil lah Jane ni untuk tolong dia. So bila dipanggil-panggil, Jane ni pun keluar daripada kereta. And then dia berkata, kenapa? Cuba kau tolong nurse ni kejap. Dia tadi dia tanya aku pun tak tahu nak jawab macam mana. Okay, si Jane ni pun pergilah ke arah nurse ni. Jadi dia pun tanya, ya encik, apa boleh saya bantu? Dia cakap macam tu. So nurse ni pula, korang bayangkan, dia tanya, kat mana saya nak hantar report kematian ni? Jadi si Jane ni memanglah dia tahu kan. Jadi dia pun cakap, okay, awak hantar dekat sana, and then awak bagi dokumen dia dekat siapa yang bertugas kat situ. Dia siap bagi tahu tau, dekat siapa lagi kena bagi borang tu. Jadi lepas saja Jane ni bagi tahu, nurse ni macam tak berganjak tau daripada tempat dia berdiri tu. Dia macam tenung je dokumen tu. Jadi si Jane ni cakap lah dekat nurse ni yang, kenapa tak berani ke pergi sorang-sorang? Kalau tak berani, kami boleh temankan, tapi kena tunggulah sekejap sebab saya tengah cari barang kawan saya. Dia cakap macam tu. So nurse ni pun macam diam, dia tak cakap apa-apa. So Jane ni lagi bertambah pelik. Dia kata, kenapa nurse ni tiba-tiba diam? Dia pun ambil lah dokumen tu ataupun borang tu. Dia pun tengok, dia baca nama. Waktu tu dia tak boleh bagi tahu nama penuh. Dia kata nama kat situ Sarah. Jadi bila dia tengok nama tu, Jane ni pun tanyalah dekat nurse ni, mana waris si mati ni ataupun waris jenazah ni kan. Tapi korang bayangkan, mengejutkan, jawapan yang orang dapat adalah, tak ada, saya anak yatim piatu. Dia cakap macam tu. Jadi si Jane ni dengan si Norris ni terkejut dengan jawapan yang diberikan oleh nurse ni. Sebab Jane ni tanya, mana waris? Tapi nurse ni cakap, tak ada, dia anak yatim piatu. Adakah dia yang mati? Jadi waktu ni si Norris ni dah rasa macam kaki dia dah lemah lah kan. Sebab bila dia dengar jawapan macam tu, tiba-tiba korang bayangkan, nurse ni pandang ke arah diorang dengan muka yang menyeramkan. Muka yang menyeramkan, tengok ke arah diorang ni, sampaikan Jane dengan si Norris ni terduduk and then pejam mata dia sambil menjerit. Tengah dia menjerit ni, korang bayangkan, dia terdengar ada suara ngilaian di sekeliling dia. Macam benda tu berada di sekeliling dia tau. Suara hilaian tu kuat sangat, sampaikan Jane dengan Norris ni hanya mampu menjerit sambil pejamkan mata dia. And tak habis kat situ, dia terdengar ada suara yang mengatakan, tak nak teman saya ke? Sambil tu mengilai. Korang bayangkan. And then tengah-tengah si Norris dengan Jane ni menjerit, sampailah mungkin ada seorang guard kot. Dia terdengar dua orang dia menjerit. Dia pun datanglah bantu. Jadi bila dia dah bantu bangun apa semua, dia pun bawa lah dua orang, Norris dengan Jane ni, ke pondok guard dia. And then dia bagi air dan sebagainya. Dia pun tanyalah kenapa. Dia kata macam tu kan, apa yang berlaku. And then Jane ni dengan Norris ni ceritalah apa yang berlaku dekat kawasan parking tu. And then pakcik dia kata, alah, memang dulu sebelum ni ada seorang nurse yang mati, yang meninggal disebabkan sesak nafas sewaktu bertugas. Tapi dah lama dah. And then jenazahnya tak dituntut. Sampailah satu masa ada juga, last kali ada juga orang yang tuntut.
tapi tak tahulah siapa. Norris ni tak bagi tahu pula lah siapa yang tuntut. Cuma dia kata guard tu cerita macam tu. Jadi memang dah ramai dah yang kena ganggu, termasuklah guard sekalipun. And then lepas dia settle semua, dia pun dah mula tenang. Dia dengan Jane pun naiklah ke atas semula. And then jumpalah dengan kawan dia yang suruh cari barang tadi. Bila si Jane ni bagi barang, kawan dia ni pun cakap lah, kenapa lama sangat? Ambil barang je kot, cakap kan. Kalau ia pun nak berbual, janganlah sampai lama sangat, dia kata. And then Jane ni pun cakap, tak, bukan macam tu. Sebenarnya macam ni. Dia pun ceritalah lagi sekali dekat kawan dia ni pula. So lepas dia cerita, kawan dia dengar, kawan dia pun macam terkedu lah. And then kawan dia faham, okay lah, tak apalah, dah kena gangguan, nak buat macam mana kan. And then Norris ni pun berpisah lah dengan si Jane ni. Jane ni terus bukan buat kerja. And then Norris ni terus pergi kat bahagian orang kata ward lah, ayah dia ni. And then sampai je dekat ward, dia pun duduk diam je. Dia tak cerita apa-apa pun dekat mak dia, sebab mak dia tengah tidur time tu. Jadi dia pun duduk. Dalam masa yang sama, dia sebenarnya masih takut lagi. Tapi selepas daripada tu tak ada lagi lah gangguan. Cuma gangguan dekat bawah tu je. And then itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, yang bernama Norris ni. So pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang kedua ni pula dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Zami. Di mana Encik Zami nyatakan di dalam email yang dia ni berasal daripada Semenyih, Selangor. Dan dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia bekerja di sebuah kilang pembuatan kotak yang terletak di Nilai Negeri Sembilan. Kisah ini berlakunya pada tahun 2016, di mana pada waktu tu hujung tahun. Setiap hujung tahun, kilang dia ni akan membuat orang kata stock take, di mana dia akan kira lah barang-barang yang keluar, masuk, reject dan sebagainya. Encik Zami ni pula, dia bagi tahu dia ni bekerja sebagai QA di kilang tu, ataupun lebih tepat lagi quality assurance, di mana dia akan memastikan semua barang-barang yang keluar daripada kilang ni dalam keadaan baik ataupun sempurna lah sebelum dilepaskan kepada customer. Di mana pada hari kejadian seram ni berlaku, kisah ni berlaku awal pagi, pukul 3 pagi waktu tu. Yang berada di kawasan kilang ni hanya 3 orang saja. Encik Zami ni, lepas tu ada production supervisor dan seorang maintenance. 3 orang ni je. Jadi dipendekkan cerita, tengah si Encik Zami ni tengah fokus buat dia punya report ni, tiba-tiba dia terdengar ada suara forklift yang dihidupkan. Tengah dia buat report, dia kata dia terdengar macam ada suara forklift. Tapi dia tengok, dia pun carilah kawan dia lagi 2 orang tadi. Dia cari kawan dia tak ada. So dia kata, oh mungkin ni production supervisor lah kot yang hidupkan forklift. Jadi dia kata, dia kena pergi tengok lah sebab apa yang production supervisor ni buat kan. Kan besok mati dia nak kena jawab dengan bos. Jadi dia kata dia pun keluarlah daripada bilik QA ni, pergilah tengok ke arah forklift yang dia dengar hidup tadi. Forklift tu sedang bergerak tau, macam nak mengalihkan barang dan sebagainya lah. Tengah-tengah Encik Zami ni tengah tengok ke arah forklift ni, korang bayangkan, dia ternampak ada satu susuk tubuh yang sedang membawa forklift. Tapi dia tak berapa kenal siapa. Dia just fokus tengok. Rupanya dia nak tengok muka siapa. Tapi susuk yang membawa forklift ni tak ada kepala. Korang bayangkan, Encik Zami kata dia tengok ada satu susuk tubuh yang membawa forklift dalam keadaan tidak berkepala. Masa ni Encik Zami ni tak tunggu lama lah. Dia just cakap Allahu Akbar. Dia lari terus keluar daripada kawasan dia tu ke arah pondok guard yang berada di depan lah, depan pintu pagar kilang tu. Tengah-tengah dia berlari ni, dia kata situ je lah kawasan selamat, sebab kat kawasan luar daripada kilang kan. Sebab kawasan kilang waktu tu tak ada pekerja lain. Sebab orang-orang yang production diberi rehat sebab keesokan harinya ada stock take kan. Jadi dia orang bertiga ni kena buat kerja. Jadi dia kata dia pun lari pergi dekat bahagian pondok guard. Dia terperasan ada 2 orang kawan dia yang
aku cakap supervisor tadi tu dengan seorang maintenance baru balik daripada luar. Bila si Cik Zami ni tanya, kau daripada mana? Aku lepak mamak tadi, minum sekejap. Apa dia cakap macam tu. Oh, kat situ memang Encik Zami marah lah, sebab tinggalkan dia seorang-seorang dalam kilang tu. Korang bayangkan, kilang sebesar-besar tu, dia seorang dalam tu. Dah lah dia seorang, kena ganggu pula tu. So dia pun cakap dah dengan kawan dia ni yang 2 orang ni, apa yang berlaku kat dalam. Dia kena ganggu, ada susuk tubuh tak berkepala, memandu forklift dan sebagainya. Tapi rupanya kawan dia yang 2 orang ni dah tahu dah. Dan sebelum ni pun dah memang pernah ada orang kena pun. Nampak ada susuk tubuh tidak berkepala berjalan, yang bawa forklift pun ada, macam-macam. Jadi bukan satu benda yang pelik lah bila Encik Zami ni kena, kan. Mungkin ada sesuatu lah, ataupun jelmaan jin ataupun syaitan ni yang berada di dalam kilang tu cuba nak menakutkan ataupun menakut-nakutkan pekerja-pekerja kilang kat situ. Tapi tak semua orang nampak lah. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni yang bernama Encik Zami. Dan pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang terakhir ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Nina. Di mana Nina nyatakan di dalam email, kisah ini berlaku pada tahun 2014. Di mana pada waktu tu, dia ni baru saja berusia 16 tahun. Maknanya masih sekolah lagi lah. So dia cakap dia waktu tu ataupun pada hari kejadian seram ni berlaku, dia ni sebenarnya baru saja balik daripada jumpa kawan-kawan dia dekat satu shopping mall iaitu Mid Valley. Mid Valley korang pun tahu kan Mid Valley kat mana. Jadi disebabkan dia ni tak ada kenderaan lain, macam kereta ke motor tak ada, jadi dia terpaksa lah pergi menaiki KTM ataupun komuter daripada stesen Kepong, rumah dia, terus pergi ke Mid Valley. Dia memang ada satu train tau, sampai kat bawah Mid Valley tu. Orang KL mesti tahu. Jadi waktu tu jam dah menunjukkan pukul 10 suku malam. So bila dia keluar daripada Mid Valley, kawan-kawan dia adalah yang naik dengan parents, ada yang boyfriend ambil, macam tu lah. Jadi disebabkan dia tak ada siapa yang ambil, jadi dia terpaksa lah balik juga menaiki KTM. Dia berjalan kaki seorang-seorang sampai dekat stesen komuter ni. Dia pun beli macam tiket kan, beli tiket, and then dia pun turun sampai kat tempat menunggu train ni. Dia kata bila dia sampai situ ada je orang, bukanlah tak ada orang pun. Dia kata dia tak takut apa pun sebab ramai juga orang waktu tu. Dia pun naik lah train. Bila train dah sampai, dia naik train. Dia kata bila start je train tu berjalan, dia kata mungkinlah disebabkan coach ataupun train ni sejuk, dia jadi macam mengantuk tau. Jadi dia sandarkan kepala dia dekat ada dinding tu, dia sandarkan kepala, and then dia pun tertidur. Dia sepatutnya sampai je dekat KL Central, dia kena turun sebab dia kena pilih train yang haluannya pergi ke arah Tanjung Malim. Tanjung Malim tu nanti dia akan lalulah Kepong, Rawang, Rasa, macam tu. Tapi sekarang ni dia dah tertidur tau. Jadi korang bayangkan, dia dah pergi ke arah yang lain, iaitu ke arah Batu Kif, dia cakap. Itu pun dia sedar waktu tu dia dengar announcement yang menyatakan dah sampai ke stesen Sentul. Jadi bila dia dengar Sentul, dia kata sepanjang dia naik train tak pernah pula dia balik ke Kepong dengar perkataan Sentul. Dia pun buka mata dia tengok dekat board tu ada dekat atas pintu keluar KTM tu kan, ada lampu berkelip dekat Sentul. So dia kata, alamak, aku dah tersalah orang kata laluan lah. Sebab Sentul ni laluan dia, hujung dia adalah Batu Kif. Sepatutnya dia pergi ke arah Rawang ni. Jadi dia kata okey, macam ni aku kena turun lah. Sampai dekat stesen yang berikutnya, dia kata dia kena turun. Tapi dalam perjalanan ni, dia kata dia perhati juga sekeliling dia. Dekat dalam kos wanita ni macam tak ramai orang. Ada dalam 4 ke 5 orang tau. Tapi waktu sampai dekat Sentul ni, dia dah perasan ada 3 ke 4 orang yang turun.
Jadi tinggal dia dengan ada satu perempuan tau, duduk jauh sikit daripada dia. Perempuan tu macam duduk berdepan dengan dia lah, tapi jarak jauh sikit. Jadi dia kata, dia tengok je perempuan ni, okey lah, aku ada kawan lah, tak adalah dia seorang, dia kata kan. So dia tengah duduk ni, train ni tengah bergerak ni. Tengah bergerak, dia pun tengok je perempuan ni. Dia kata, perempuan ni daripada mana? Sebab baju dia macam lusuh tau. Dia macam, bukanlah baju pakaian yang macam mana pun, cuma lusuh, macam bau balik daripada mana, kotor. Jadi dia pun tengok je, dengan rambut tak terurus. Rambut dia macam panjang, menutupi tepi muka ni. Jadi si Nina ni dia tengok je lah. So dia kata, okay, tak apa, buat tak tahu je lah. Dia pun fokus-fokus, dia kata bila lah nak sampai next station ni kan, sebab dia nak turun. Jadi dia tengah duduk-duduk, tengah menung ke depan ni, tiba-tiba Nina ni cakap dia perasan macam susuk tubuh ataupun perempuan yang duduk dengan dia tadi ni, yang jauh sikit daripada dia ni, macam tengah tengok dia. Jadi dia pun perhatilah, dia tengoklah balik. Orang bayangkan betul, memang perempuan tu tengah tengok dia. Dengan muka dia taklah muka macam muka hantu, Nina ni cakap, bukan. Tapi dengan muka yang sangat serius, sampai menyebabkan ada satu perasaan takut ataupun kurang selesa yang dirasai oleh Nina ni. Jadi Nina ni tengok macam, orang ni betul tak betul? Kenapa dia tengok aku? Dia cakap macam, dia pun senyum je lah. Korang bayangkan, perempuan tu tak senyum pun. Dia tengok je ke arah Nina ni. Korang bayangkan, Nina ni sampaikan satu masa dia rasa dia dah tak boleh tahan. Dia bangun, dia keluar daripada coach wanita ni, pergi dekat coach biasalah, coach yang campur kan, lelaki perempuan. Dia pun pergi kat coach tu, dia pun pegang. Waktu tu dia kata, train tak macam train yang sekarang, tengah-tengah boleh terus lalu, tak. Masa tu ada pintu. So boleh nampak lah, macam ada, orang kata ada kaca kan dekat tengah-tengah tu, jadi boleh nampak dekat dalam coach wanita ni. Dia pun pegang tepi tu, lepas tu dia tengok dekat kaca tu kan, memang perempuan tu tengah tengok dia. And then sampai dekat stesen yang berikutnya, dia pun turun. Waktu tu dia turun, lepas tu ramailah yang turun, terus turun ke tangga kan, untuk turun ke bawah. Dia pula kena naik tangga pergi kat laluan yang sebelah sana, sebab ada satu train yang akan pergi ke KL Central balik. Jadi tengah-tengah dia tunggu ni, waktu tu dia tak perasan tau. Dia tengok macam tak adalah orang ramai kat sekeliling dia. Cuma dia kata, okey lah, adalah seorang lelaki pakai Walkman, lepas tu ada seorang perempuan tengah tengok telefon macam tu. So dia kata okey lah. Dia pun tunggu train ni. Dia kata tiba-tiba dia perasan dekat bahagian hujung train ni macam ada satu susuk tubuh orang. Yang tadi tak ada, tapi tiba-tiba ada. So dia kata, ada orang ke tadi? Dia tengok tak ada. Dia pun tengok. Dia tengok, korang bayangkan, susuk tubuh yang dalam train tadi ada dekat stesen tu. Tapi bukanlah dekat belah dia, dekat seberang orang kata laluan train ni kan, seberang sana. Tengah tengok dia. Waktu ni dia kata dia dah rasa takut yang teramat sangat, sebab macam benda ni ikut dia. Tapi mula-mula dia kata macam bukan hantu lah, dia tak rasa benda tu hantu, tapi dia takut macam orang gila ke, orang tak betul ke, macam tu lah. Jadi sampailah ada train datang, lalu dekat dia pun naik sampai dekat KL Central. Dia kata dia cuba perhati juga, dia perhati kiri kanan, memang tak adalah susuk tubuh tu. So dia kata okey lah, betul lah tu orang. Tapi daripada mana orang tu, ataupun orang tu nak buat apa dengan dia, dia tak tahu. So dia pun naik ke train, naik dekat KL Central tu, terus sampai ke Kepong. Bila dia turun, dia kata dia tunggulah, nanti ayah dia akan ambil dekat Kepong. So dia tengah tunggu-tunggu ni, dia kata bila dia turun je, dia turun dekat bahagian bawah, tengah tunggu ayah dia dekat bus stop, sekali lagi dia ternampak susuk tubuh yang dia nampak dekat dalam train dan dekat stesen tadi. Korang bayangkan, dia tengah duduk ni, tengah tunggu ayah dia dekat bus stop, berdepan ataupun dekat seberang jalan, perempuan tu masih lagi berdiri dan tak tahu datang daripada mana. Sebab bila masa Nina turun, Nina kata dia tak nampak pun ada orang kat situ. Bila dia tengah duduk, dia tengah menung, tengok tempat-tempat lain, tiba-tiba dia tengok depan, perempuan tu ada depan dia. Perempuan yang sama berdiri tengok ke arah dia. Dia kata, ish, kenapa perempuan ni ikut aku? Dia cakap macam tu. And then dia pun panggil lah orang, ada seorang abang tau. Dia kata abang lah sebab lelaki. Jadi dia panggil, bang, tolong saya bang, saya rasa perempuan tu ikut saya. Dia kata macam tu. Lepas tu yang lelaki ni cakap lah,
Siapa ikut awak? Dia cakap macam tu lah. Macam dia nak protect lah mungkin si Nina ni, sebab Nina ni kata ada orang ikut dia. Lepas tu Nina ni pun tunjuk tu akak tu, dia kata macam tu. Korang bayangkan bila abang tu dengar macam tu, abang tu pun tengok lah depan. And then jawapan yang keluar daripada mulut brother ni ataupun abang ni, dia kata, akak mana dek? Mana ada orang? Dia cakap. And then Nina dia kata, ada bang, tu saya nampak. Dia kata macam tu. Abang ni still lagi cakap, mana ada orang? Kau jangan buat aku takut lah, dia cakap macam tu. And then abang ni bangun, and then dia beredar daripada situ, tinggalkan Nina ni seorang-seorang dekat bus stop tu. And then tak lama lepas tu ayah dia terus sampai, menaiki kereta lah. Jadi dia pun terus masuk dalam kereta. Dia sambil tu dia menangis. And then ayah dia tanyalah dia kenapa menangis, apa semua, ada orang kacau ke? Dia kata tak ada, tak apa, jomlah balik. Sampai kat rumah, dia cuci kaki apa semua. Keesokan harinya baru dia cerita dengan ayah dia, dengan mak dia, apa yang berlaku. Tapi waktu dia balik naik kereta apa semua, sampai rumah tak ada pula lah dia nampak kelibat tu. Tapi memang waktu dekat dalam train, dekat stesen, dekat bus stop tu, dia kata memang dia sangat takut. Lagi-lagi bila dia tunjuk, orang yang berada di sebelah dia kata tak ada orang. So apa yang dia nampak? Korang bayangkan. Itulah pengalaman seram yang dialami oleh pengirim kita ni yang bernama Nina. So pada pendapat korang macam mana? Kisah yang terakhiri seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. So pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram aku memang dah sediakan dekat ruangan description dekat bawah. Dan di kesempatan ni aku nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu channel untuk korang dengarkan kisah-kisah seram dan sudi menonton video aku daripada mula sampailah ke hujung ni. Ini salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Dan di kesempatan ini juga aku nak ucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua subscriber aku yang berbangsa Chinese lah. Dan di akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. Jadi itu sajalah daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.